Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ni kita dah masuk minggu ke-12. Jadi kita masuk bab 11 ni, tajuk dia adalah kaedah-kaedah asas fiqh. Pernah dengar kaedah asas fiqh? Ataupun dalam bahasa Arab dia ialah qawaid fiqhiyah. So, daripada bab ni kita nak fahamkan beberapa kaedah fiqh yang ada dan kepentingan dia, dan macam mana daripada kaedah ni kita keluarkan hukum, dan macam mana kita nak aplikasikan dalam isu dan dalam sains dan teknologi lah. Okay, so kita kena, walaupun maknanya kita kena belajar lah sedikit sebanyak tentang qawaid fiqhiyah ni, tentang kaedah fiqh ni, supaya kita boleh satu, membentuk kemahiran fiqh yang kuat, yang membantu untuk menerangkan berbagai isu semasa fiqh. Okey, jadi kita sekurang-kurangnya kita ada pengetahuan lah, kita kena tahu, kita kena mahir sikit lah tentang tentang fiqh ni. Jadi kita senang untuk faham beberapa isu-isu yang timbul, dan kita boleh himpunkan beberapa masalah-masalah fiqh yang banyak tu ke dalam satu kaedah. Jadi masalah ni terlalu banyak, tapi kita boleh selesaikan menggunakan satu kaedah umum. Satu kaedah yang boleh menyelesaikan banyak masalah kan. Nanti kita akan tengoklah. Okay, memudahkan mengetahui hukum cabang fiqh, kerana penguasaan terhadap semua masalah fiqh yang banyak adalah agak sukar. Jadi kita kena tahu beberapa cabang-cabang fiqh ni. Dia masalah ni banyak, tapi bila kita boleh, contohnya kita tahu beberapa kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3, kaedah 4. Jadi bila ada masalah-masalah tertentu, kita boleh masukkan ke dalam kaedah tersebut untuk dapatkan hukum, untuk selesaikan masalah tersebut lah. Jadi walaupun banyak masalah, kita boleh ringkaskan, kita boleh kategorikan kepada kaedah-kaedah tertentu lah. Jadi kita tengok nanti Okey, seterusnya, sebelum maknanya kita kena fahamkan dulu definisi kaedah fiqh, iaitu qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah. Okey, so maksud qawaid fiqhiyah ialah qawaid fiqhiyah ni dia berasal dari dua perkataan, iaitu qawaid dan fiqh. Okey, qawaid ni ialah Ustazah tak tulis qawaid fiqhiyah dalam slide ni, tapi ada dalam nota Ustazah bagi tu, nota CTU 211 tu Ustazah bagi minggu lepas. Awak boleh buka lah. Okey, qawaid ialah kata jamak bagi kaedah. Kaedah, qawaid. Jadi kaedah. Sebab itulah maksud dia kaedah tadi, kaedah fiqh. Kaedah yang bermaksud asas, tapak ataupun prinsip. Jadi kita panggilkan kaedah asas. Kaedah. Kan nampak macam lebih kurang perkataan sebutan pun dah lebih kurang kan, kaedah. Okey, jadi menurut para fuqaha pula, qawaid ni maksud dia lah hukum yang secara umumnya terpakai ke atas kebanyakan masalah-masalah terperinci. Jadi hukum yang maknanya kaedah tertentu yang kita gunakan untuk beberapa masalah lah, kan. Jadi dalam istilah undang-undang kita panggil sebagai principle. Okey. Jadi kalau tengok kat sini, kaedah, ni dalam bahasa Melayunya, kaedah tu maksud dia adalah asas. Asas sesuatu, asalnya. Hukum kulli umum yang dipraktikkan di atas semua hukum juz'i untuk mengetahui hukum daripadanya. Jadi kita gunakan kaedah fiqh umum tu untuk kita praktikkan ke atas semua hukum, masalah-masalah yang terperinci, untuk kita dapatkan hukum daripadanya. Okey, fiqh. Fiqh ni Ustazah dah pernah sentuh dulu, yang masa dalam syariah Islam kan. Apa itu fiqh kan? Fiqh ni adalah satu ilmu untuk kita faham tentang hukum hakam. Untuk kita tahu sesuatu perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak yang berbentuk praktikal ke atas mukallaf. Kan, yang maknanya kita ambil daripada dalil-dalil nas-nas syarak yang terperinci. Okey. Jadi daripada nas-nas ni kita keluarkan hukum. Okey. Dan kaedah fiqh pula maksud ialah dasar yang berkaitan dengan masalah hukum. Kaedah fiqh dalam perundangan Islam yang menjadi asas untuk memahami dan mengembangkan fiqh Islam berkaitan kaedah-kaedah hukum. Jadi kaedah fiqh ni ialah di bawah syariah lah. Kaedah fiqh ni di bawah syariah, iaitu perundangan Islam. Ia menjadi asas untuk kita nak
kita nak keluarkan lagi hukum-hukum untuk masalah-masalah yang timbul lah. So seterusnya kepentingan kaedah fiqh. Kita gunakan kaedah fiqh ni, qawaid fiqhiyah ni, satu untuk kita sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum, maknanya bila timbul masalah tu kita rujuklah pada kaedah ni untuk kita selesaikan, ataupun sebagai hujah sokongan. Mungkin kita dah ada sumber lain, tapi kita jadikan ia sebagai sokongan lah, menguatkan lagi, kan. Sandaran hukum. Kalau ikut mungkin secara umumnya kita nakkan maslahah, kita nak elakkan daripada mafsadah yang kita belajar sebelum ni, kan. Jadi kita gunakan kaedah fiqh ni sebagai sandaran hukum. Sandar, menyandar. Jadi dia bersama-sama lah, macam tu. Penetapan hukum. Maknanya mungkin ada beberapa masalah yang tak dapat diselesaikan. Jadi kita jadikan kaedah fiqh ni sebagai kita gunakan untuk menetapkan hukum untuk masalah tersebut lah. Ataupun kita sebagai penyelesaian hukum semasa manusia, ataupun kita gunakan untuk menyelesaikan, untuk dapatkan hukum, untuk kita selesaikan hukum. Jadi inilah antara kepentingan kaedah fiqh ni. Seterusnya kita masuk terus 5 kaedah asas fiqh. Sebenarnya ada banyak lagi. Ini antara kita untuk ni kita ambil 5 je lah. Kita ambil 5 saja. So 5 kaedah fiqh tu ialah yang pertama, segala urusan berdasarkan niat. Al-umuru bimaqasidiha. Maknanya segala urusan berdasarkan niat, maksud. Maqasid tu maksud. Maknanya maksud ni ialah niat lah. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Al-yaqin la yuzal bisyak. Yakin la yuzal, tidak akan hilang dengan syak. Bisyak tu keraguan lah, ragu-ragu. Kesukaran membawa kepada kemudahan. Al-musyaqqah tajlibu at-taisir. Al-musyaqqah maksudnya kesukaran, at-taisir kemudahan, membawa kepada kemudahan. Perkara yang mudaratkan dihilangkan. Ad-darar yuzal. Jadi ada benda-benda yang mudarat, kita kena tinggalkan, kita kena buangkan, kita kena hilangkan. Adat dijadikan hakim. Al-adah al-muhakkamah. Jadi kita akan tengok adah tu adat lah. Kalau perasan banyak perkataan-perkataan bahasa Arab yang dimelayukan, yang dijadikan sebagai perkataan bahasa Melayu, kan. So kita terus masuk kepada kaedah fiqh yang pertama, iaitu al-umur bil maqasidiha. Segala urusan berdasarkan niat. Jadi kita dah terbiasa dalam hidup kita ni. Maknanya kita sebagai seorang Muslim, kita apa-apa sahaja kita kena niat kerana Allah. Kita kena niat maknanya untuk benda-benda yang baik saja. Kan, kalau belajar ibadah masa Siti 101, kan. Jadi niat tu penting, kan. Niat tu penting. Maknanya tak kira lah sama ada ibadah khusus ataupun ibadah umum, semuanya kena ada niat. Dan syarat ibadah ialah pertama sekali niat lah. Niat yang menentukan sesuatu tu ialah niat. Jadi niat ni sangat penting. Niat ni maknanya kita niatkan dalam hati kita. Apa yang terdetik dalam hati kita. Segala perkara dinilai dengan meninjau pada motif matlamat. Segala perbuatan dinilai dan bergantung pada niat seseorang. Jadi segala perbuatan kita buat tu bergantung pada niat kita. Amalan yang dilakukan oleh mukallaf terikat kepada apa yang diniatkan. Jadi niat ni lah yang akan menentukan sama ada apa yang kita buat tu dapat pahala ataupun dapat dosa. Niat kita tu. Nanti nak lebih faham, saya akan tunjuklah contoh-contoh. Niat memainkan peranan penting dalam menentukan hukum halal dan haram. Maknanya niat ni sangat penting. Satu, menentukan pahala ataupun dosa. Satu lagi menentukan sama ada halal ataupun haram. Jadi ada hadis, niat seseorang mukmin lebih baik daripada amalannya. Ataupun ada satu lagi hadis, yang ni hadis sahih lah, kan, iaitu
Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima sebagai hijrah kerana Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah kerana dunia yang ia cari atau wanita yang hendak dinikahinya, maka ia akan mendapat apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi semuanya bergantung kepada niat, kan. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, kan. Jadi itu makna hadis yang paling, maknanya hadis 40 lah, paling kalau tengok, kalau buku hadis 40 ni, yang depan sekali kenaan dengan niat, kan. Jadi orang mukmin yang beribadah kepada Allah hanya ketika semasa hidupnya dimasukkan ke dalam syurga kerana niat beriman kepada Allah SWT. Maknanya niat kita tu, niat kita beriman kepada Allah selama-lamanya. Jadi niat inilah maknanya dari segi etikat tu, maknanya dengan lafaz 2 kalimah syahadah tu, kan, kita membenarkan dengan hati kita. Jadi kita beriman kepada Allah, yang inilah yang menentukan kita ke syurga ataupun neraka, kan. Itu yang membezakan kita dengan orang bukan Islam dan sebagainya. Jadi perbuatan yang melibatkan perkara ibadah, bila benda yang berkaitan dengan ibadah, niat ni paling utamalah, menjadi rukun. Rukun, benda yang menjadikan sesuatu perbuatan tu sah, batal, ataupun diterima ataupun ditolak. Jadi contohnya solat, kan. Kalau kita tak niat solat tu, tak sah lah, kan, sebab dia rukun. Niat tu satu rukun, jadi tak sah kalau kita tak niat, kan. Atau kita puasa tapi kita tak niat, sia-sia je niat kita, puasa kita tu, kita tak berniat, kan. Jadi bila berkait dengan ibadah khusus ni, dia wajib kita niat dulu, kan. Manakala perbuatan yang melibatkan perkara-perkara umum, ibadah umum, contohnya muamalat, munakahat, kan, urusan jual beli, urusan kita bersedekah, hibah dan sebagainya, ataupun munakahat berkait dengan nikah dan sebagainya, niat ni menjadi penentu perbuatan tersebut mempunyai niat amal ibadah ataupun maksiat. Jadi niat ni jadi penentu sama ada yang kita buat tu dapat pahala ibadah ataupun tidak. Kan ada ibadah khusus, ibadah umum, kan. Jadi ibadah umum ni, contohnya segala ibadah umum ni ialah segala perbuatan kita, segala urusan kehidupan kita. Jadi syarat nak menjadikan perbuatan kita tu satu ibadah ialah dengan niat. Kan, niat. Okey, nak bagi faham lagi hukum furu'. Okey, segala urusan berdasarkan niat tadi tu. Contohnya, kita perah anggur ni, ada orang perah anggur, dia niat nak jadikan sebagai nak buat cuka. Jadi haruslah, tak salah lah nak memerah anggur tu. Tapi kalau dia perah anggur untuk niat nak buat arak, maka ia akan jadi haram, kan. Jadi perbuatan tu, perbuatan perah anggur ni, dia akan jadi berubah hukum dia berdasarkan niat. Niat tu. Okey. Ataupun minum air mutlak, berniat untuk minum arak. Okey. Dia minum air mutlak, tapi dia niat untuk minum arak. Jadi haram lah niat dia tu, kan. Niat tu menentukan halal haram, kan. Okey, buat rawatan moden niat untuk dapatkan zuriat, harus dengan syarat. Ini yang dalam yang sebelum ni tu, yang maqasid syariah tu kita belajar tu, kan. Nak buat rawatan untuk kesuburan, untuk dapatkan zuriat, buat IVF, kan. Jadi harus benda tu, tapi dengan syarat lah, adalah syarat dia, kan. Okey, pembedahan plastik, niat untuk merawat luka kebakaran. Okey, asalnya pembedahan plastik ni, jadi bedah plastik ni pun kena tengok niat juga. Kalau niat contohnya untuk kecantikan,
untuk nak sengaja-sengaja nak ubah jantina contohnya, yang tu haram lah. Tapi kalau untuk nak rawat kebakaran ataupun nak rawat kecacatan dan sebagainya, harus. Jadi niat tu penting. Awet mayat, niat untuk belajar perubatan harus. Guna haiwan, niat untuk uji kaji harus. Jadi niat tu penting lah. Okey. Jadi selesai kaedah yang pertama. Kita masuk kaedah yang kedua. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Al-yaqin la yuzal bisyak. Sekiranya timbul keraguan yang datang kemudaratan setelah sesuatu diyakini, keraguan itu tidak diambil kira. Contohnya bila kita dah yakin dengan sesuatu, lepas tu tiba-tiba datang benda-benda yang boleh meragukan kita. Jadi kita kena buang keraguan tu. Kita kena yakin dengan apa yang kita mula-mula sekali yakin. Faham tak? Sesuatu yang diyakini tersebut tidak boleh ditinggalkan hukumnya disebabkan sebarang unsur syak, keraguan kerana keteguhan terhadap sesuatu yang diyakini itu. Jadi perkara yang kita dah yakin tu kita tak boleh hilangkan. Kita tak boleh tinggal, kita tidak mungkin dilupuskan dengan perkara yang lebih lemah daripadanya. Jadi benda yang kita mula-mula yakin sangat tu kan, kita tak boleh, maknanya kita tak boleh tukar dengan adanya tiba-tiba datang syak dan sebagainya. Benda-benda yang meragu-ragukan tu kita kena buang. Contohnya, seseorang yang yakin sesuatu itu apabila ia mempunyai bukti, dalil panca indera. Contohnya lah, kita ragu masa kita solat. Lepas tu kita rasa ragu-ragu, ini kentut ke tak tadi ni? Rasa kentut ke tak ni? Kan? Jadi sekiranya tak ada pun bau busuk, tak ada pun bunyi, kan? Jadi kita kena yakinlah yang kita masih lagi dalam keadaan wuduk. Kita kena yakinlah bahawa kita tak kentut pun. Maknanya tanpa bukti, bukti dari segi bau, bukti dari segi bunyi, so kita kena yakin yang kita tak kentut lagi. Itu contohlah. Contoh orang nak faham lah. Senang kan? Cara cakap pasal kentut-kentut ni senang. Okey, dan contoh hadis dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah. Dia berkata, aku telah hafal sebuah hadis dari Rasulullah yang berbunyi, tinggalkanlah apa-apa yang meragu kamu kepada apa-apa yang tidak meragu kamu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Okey. Jadi ini di bawah kaedah tu lah, yang menguatkan lagi kaedah tu, hadis ni, iaitu kita kena tinggalkan apa yang boleh meragukan kita. Jadi syak ni ada 3. Syak yang lahir daripada asal sumber yang haram. Contohnya, haiwan sembelihan yang diimport yang diragui disembelih oleh orang bukan Islam, walaupun di negara itu terdapat percampuran dengan orang Islam. Syak yang lahir daripada dasar ataupun asal yang harus. Air mutlak daripada bekas telah berubah, mungkin disebabkan oleh najis, dah lama tidak digunakan, tidak mengalir. Harus hukumnya bersuci dengan air tersebut dengan ijtihad bahawa asal air tersebut adalah suci, tidak bernajis. Jadi syak maknanya contohlah syak yang lahir daripada dasar asal yang harus, iaitu contohnya ada air mutlak dalam bekas ni, tapi kita dah tinggal lama dah air ni, tapi di air mutlak kan suci kan. Jadi air mutlak ni tiba-tiba dah berubah, mungkin dah sebab lama tinggal kan, tapi berdasarkan ijtihad, harus kita bersuci dengan air tersebut. Sebab kita ambil bahawa asal air tu ialah suci, tak bernajis. Kita ambil daripada asal dia, kita hilangkan keraguan tu. Kan? Syak yang lahir daripada sumber yang haram harus. Seseorang berurusan dengan sekumpulan manusia majoriti sumber yang haram. Maksud dia sumber yang haram ni manusia yang mungkin pekerjaan dia haram lah. Jadi harus kita boleh, harus hukumnya bagi kita nak berurusan dengan orang tu. Tapi dia akan jadi makruh kalau kita rasa, tiba-tiba kita rasa macam bimbang kan, takut benda tu haram. Jadi sebabnya kita al-yaqin la yuzal bisyak. Dari sudut bahasa, suatu ilmu yang tidak ada bersamanya keraguan. Dari segi syak tu ialah ragu-ragu, ataupun dari segi istilah, syak tu ialah ragu-ragu terhadap sesuatu perbuatan sama ada berlaku atau tidak berlaku.
Macam itulah. Okey, jadi okey. Firman Allah dan surah Yunus ayat 36, sesungguhnya zon, sangkaan tidak menandingi kebenaran walau sedikit pun. Jadi sangkaan ni kita kena, maknanya sangkaan ni kita kena buang lah. Jadi mungkin kita kena utamakan yang kita yakin tu dulu. Okey. Sesungguhnya syak tidak memberi nilaian walau sedikit pun ke atas keyakinan, dan syak sedikit pun tidak menggantikan kedudukan keyakinan serta tidak memberi sebarang manfaat. Jadi kita maknanya keyakinan tu yang penting lah. Jadi syak tu tak boleh memudaratkan pun keyakinan tu. Okey. Okey. Ni contoh. Apa ni? Yang ni yang berkait dengan kentut tadilah. Hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kamu mendapati ada sesuatu dalam perutnya lalu dia berasa muskil sama ada telah keluar sesuatu dari perut atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid sehinggalah dia mendengar ada bunyi atau mendapati ada bau. Jadi kita kena yakin. Kalau selagi tak ada bukti yang jelas ada bau ataupun bunyi, kita kena yakin yang kita tak kentut lagi. Kan? Okey, dan contoh lain lagi. Contoh lain lagi. Kita terus kepada ni lah. Aplikasi kaedah. Kaedah yang tadi, kaedah apa tu yang tadi tu. Contohnya yang solat ni. Dalam isu bilangan rakaat di dalam solat, seseorang yang berasa syak tentang bilangan rakaat solat, hendaklah dia menghilangkan syak. Contohnya bila keliru antara 2 ataupun 3 rakaat, kita kena ambil 2 rakaat yang pasti. Jadi kita lepas tu kita tambahlah. Contohnya solat tu 3 rakaat. Jadi bila kita confuse 2 ataupun 3, kita kena ambil yang 2. Jadi kita kena tambah rakaat dan kita kena sujud sahwi. Kan? Banyaklah hadis berkenaan dengan lupa rakaat solat ni. Dan seterusnya, kesukaran membawa kemudahan. Al-musyaqqah tajlibu at-taysir. Apabila terdapat kesusahan dalam melaksanakan perintah Allah, amalan tersebut diringankan, tidak seperti yang asalnya. Jadi bila sesuatu mungkin ibadah lah, benda tu tiba-tiba asalnya mudah saja, tapi atas situasi ataupun keadaan tertentu ia jadi susah. Jadi maka terhasillah satu hukum rukhsah. Rukhsah ni ialah keringanan, kelonggaran. Dalam syariat Islam ada rukhsah ni. Jadi hikmah dia ialah nak menunjukkan bahawa syariat Islam ni sebenarnya mudah. Kan? Maknanya Islam ni tak menyusahkan. Maknanya Islam ni sangat mudah lah, memudahkan umat dia. Okay, jadi al-masyaqqah ni, al-masyaqqah yang atas tu kan, al-masyaqqah tajlibu at-taysim. Al-masyaqqah tu maksud dia kesukaran, kesusahan, kesulitan. Jadi at-taysim tu keringanan lah. Keringanan yang diberikan dalam kesukaran tertentu menunjukkan Islam memudahkan umat dia. Jadi faktor-faktor rukhsah ni yang membolehkan rukhsah ni antaranya adalah 1, musafir, 2, sakit, 3, dipaksa, 4, lupa, 5, jahil, 6, kesukaran, 7, kekurangan. Bila kita musafir lebih pada 2 mahalah kan, kita boleh jamak solat, kita boleh qasar solat. Maksud jamak ialah kita kita himpunkan 2 fardu solat. Contohnya Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak. Kan? Tu jamak. Qasar ni kita memendekkan rakaat solat. Contohnya 4 menjadi 2. Macam tu. Yang tu je lah. Untuk yang 4 rakaat saja kita boleh jadi 2. 3 rakaat kita tak boleh pendekkan. 2 rakaat pun tak boleh pendek. 2 hanya solat subuh dan solat maghrib kita tak boleh qasar lah. Yang boleh qasar Zuhur, Asar dan Isyak. Contoh lain adalah sakit. Jadi bila sakit, contoh penyakit kulit contohnya, yang tak boleh kena air, jadi boleh tayamum. Ataupun kita sakit uzur, tak boleh bangun, kita boleh solat kan kena berdiri kan, rukun dia kena berdiri. Jadi bila kita sakit, kita tak boleh bangun, jadi kita ada rukhsah.
Jadi kita dibolehkan untuk solat sambil duduk ataupun baring. Kalau tak larat juga boleh menggunakan isyarat ataupun menggunakan hati. Kalau yang tak mahu, kalau yang langsung tak boleh, mungkin penyakit stroke lah contohnya kan. Tak boleh langsung bergerak. Jadi kita ada rukhsah. Okey, dan seterusnya contoh lain lagi, doktor lelaki melihat aurat perempuan. Ini yang kita dah sebut dalam maqasid syariah kan. Dalam rawatan perubatan, kita dibolehkan menggunakan doktor lelaki kan. Contohnya nak beranak, contohnya kan darurat kan, melibatkan nyawa, jadi dibolehkan. Okey, berbuka tidak berpuasa. Contohnya bila sakit yang tak larat sangat, dah uzur sangat, ataupun orang tua yang uzur sangat kan, ataupun perempuan yang hamil, perempuan yang menyusukan kan, tak perlu, boleh buka puasa, dibenarkan. Golongan yang dibenarkan berbuka puasa. Dah banyak lagi sebenarnya kan. Boleh meninggalkan solat Jumaat, mewakilkan orang lain tunaikan haji, hadir lewat solat berjemaah, minta bantuan untuk berwudu. Ni antara urusan-urusan lah yang menyebabkan sakit. Okey, terpaksa. Mungkin kawasan yang berlaku perang dan sebagainya oleh orang yang bukan Islam kan, dia jadi contohnya yang ni contoh lain lah ni. Terpaksa ni contohnya terpaksa makan benda haram, diharuskan untuk nak jaga nyawa kan. Lapar sangat ni, contohnya sesat dalam hutan kan, tak ada langsung makanan dah ni, licin, tak ada makanan. Jadi dibolehkan contohnya makan khinzir kan. Dibolehkan makan khinzir. Sebab kalau tak makan nanti mati. Jadi bolehlah. Terpaksa makan benda, dipaksa syirikkan Allah. Yang ni mungkin diancam nyawa kan. Musuh ni disiap acu pistol dah ni kat kepala ni. Lepas tu disuruh kita buat apa-apa yang boleh boleh membatalkan akidah contohnya. Jadi dalam keadaan terpaksa tu dibolehkan. Tapi hati kita ni tak boleh lah. Hati kita kena tetap beriman kepada Allah. Kan, itu yang penting. Okey, lupa. Contoh lupa ni termakan bila puasa, jadi tak batal lah. Jahil. Jahil ni maksud kita tak ada ilmu. Jadi kita ada kurungan kat situ, wajib dihindarkan berterusan dengan dalami ilmu agama. Kita tak boleh, maknanya kita jangan biarkan diri kita jahil selama-lamanya. Sebab tu penting kita cari ilmu. Jahil mula-mula tak apa, tapi contohnya orang baru masuk Islam contohnya kan. Dia jahil lagi, dia tak ada ilmu lagi, tapi dia kena belajar lah. Kena belajar kan. Lepas tu bila dah tahu, dia tak boleh buat dah lah kan. Bercakap dalam solat boleh, sah solat dia. Tapi disebabkan oleh jahil tu. Okey. Kesukaran. Contoh-contoh kesukaran, contohnya kita tengah solat ni, lepas tu dimaafkan solat dengan najis yang tidak dapat dielakkan. Contohnya darah tu kita tak boleh nak hilangkan. Contohnya bisul kan. Bisul tu ada kat badan kita. Mungkin bisul tu banyak sangat ataupun macam mana tak boleh berhenti nanah tu kan. Nanah tu keluar tak berhenti. Jadi nak tak nak kita kena solat, tak boleh tinggal. Tapi benda tu tak berhenti keluar. Tetap ada, susah nak cuci dan sebagainya. Jadi tak apa, dimaafkan. Buang najis, menghadap kiblat. Okey. Solat duduk ketika musafir. Musafir naik kapal terbang kan, boleh duduk. Pakai sutera oleh lelaki kerana sebab sakit. Ada juga yang sakit bila pakai sutera jadi baik. Ini maknanya boleh lah. Sebenarnya sutera tu haram. Orang lelaki haram pakai sutera. Okey. Contoh yang lain lagi, kekurangan dari segi contohnya sebagai kanak-kanak, orang gila, wanita. Jadi ada beberapa ibadah yang dikecualikan. Okey, perkara yang memudaratkan dihilangkan. Ad-darar yuzal. Sebarang kemudaratan, kerosakan wajib dihilangkan, sama ada ia berkaitan dengan umum, khusus. Okey, surah Al-A'raf ayat mana kita boleh dapatkan daripada dalil Al-Quran dan juga daripada hadis. Perkara yang memudaratkan dihilangkan. Contohnya, elakkan daripada hisap rokok, vape, shisha, bitcoin,
Kerana benda-benda ni boleh menyebabkan kemudaratan. Kaedah yang keempat ni, perkara yang memudaratkan dihilangkan ni, dia ada pecahan-pecahan dia. Satu, darar wala dirar, tidak ada kemudaratan dan tidak memudaratkan. Maknanya kita tak nak kemudaratan dan kita tak nak juga memudaratkan. Okey. Dirar darar wala dirar, ad-darar yuzal. Kemudaratan, bahaya mesti dihapuskan. Wajib kita hilangkan, kita buang benda-benda yang boleh memudaratkan. Ad-darar yadfa'u biqadar al-amkan. Okey, kemudaratan dibendung menurut sekadar mungkin. Jadi kita hilangkan kemudaratan tu ikut kemampuan kita lah. Ikut kemampuan kita. Okey, so contoh kaedah ni kita boleh aplikasikan contohnya dalam berkait dengan kejap macam mana? Banyak sangat. Okey. Mana buat kerja kejap ya. Okey, contoh kita boleh gunakan kaedah ni. Contohnya, harus makan bangkai ketika terdesak. Sebab apa kita nak hilangkan darurat yang boleh menyebabkan kita hilang nyawa. Contoh kita dah lama sampai 10 hari tak makan kan. Kalau kita tak makan juga ni boleh mati. Tapi makanan yang ada khinzir je. Yang ada pada waktu tu lah, kita tak ada pilihan lain. Jadi ataupun bangkai contohnya. Jadi kita terdesak sangat. Jadi terpaksa kan. Harus melakukan pembedahan plastik akibat kemalangan kerana kejahatan yang mengaitkan. Jadi benda tu kita kata perkara yang mudarat lah kan. Jadi kita boleh lah buat pembedahan plastik. Sebenarnya tak boleh buat pembedahan plastik, haram kan. Tapi untuk kita nak hilangkan kecacatan tu, kita boleh diharuskan. Diharuskan. Okey. Itu contoh. Jadi dalam isu sains dan teknologi ni, contoh kita boleh ambil ialah keharusan seorang doktor memandang aurat wanita dibataskan sekadar hajat dan tempat-tempat yang perlu sahaja. Jadi macam rawatan antenatal itulah yang kita cakap itu. Maknanya dibolehkan buka aurat. Nak check ni lah, nak check baby dalam perut kan. Boleh buka perut. Buka perut. Selak baju ke, nak nampak perut dan sebagainya. Jadi dibolehkan. Sebab apa kita tak nak kemudaratan. Kita nak hilangkan kemudaratan tu. Okey. Dan last sekali, kaedah yang last sekali ialah adat dijadikan hakim. Al-adah al-muhakkamah. Maksudnya adat ni, apa yang kita faham adat ni, kita contohlah kat Malaysia, orang Melayu kan dia adat Melayu dia. Ada adat-adat lah. Jadi hukum yang berlandaskan kebiasaan lama turun temurun, norma yang dijunjung oleh sekelompok masyarakat. Itu maksud adat. Adat ni kebiasaan, resam, benda yang maknanya dah orang kata dah sinonim dah dengan dengan masyarakat tersebut. Contohnya kita orang Melayu kan. Kita orang Melayu, kita makan nasi guna tangan. Jadi itu adat, benda yang kita dah biasa. Kita dah biasa buat, dah turun temurun daripada nenek moyang kita dah ajar macam tu kan. Okey, adat kebiasaan. Jadi adat kebiasaan ni boleh dijadikan hukum. Adat ni boleh menentukan hukum. Jadi adat ni kita panggil sebagai uruf. Uruf ataupun adat kebiasaan adalah salah satu sumber hukum. Kan. Jadi sekiranya adat tu tak bercanggah dengan nas, maka adat itu ni silap. Sekiranya adat itu bercanggah dengan nas, maka adat itu ditolak oleh Islam. Jadi kita hanya terima kalau adat tu tak bercanggah.
Kita tak bercanggah baru kita boleh gunalah. Tapi kalau bercanggah dengan nas, bercanggah dengan hukum Allah, tak boleh. Kita tak boleh buat dah benda tu, kan. Contoh-contoh huruf perkataan. Ada yang berbentuk perkataan yang mudah difahami dan sebagainya. Huruf perbuatan, itu ada dalam bentuk perbuatan. Okey. Hadis riwayat oleh Ibnu Mas'ud yang bermaksud, apa yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai baik, maka ia adalah baik di sisi Allah. Dan apa yang dinilai buruk oleh kaum muslimin, maka buruklah ia di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini mengukuhkan lagi lah bahawa adat boleh dijadikan sebagai hukum. Okey, adat dijadikan sebagai hukum. Okey. Adat didahulukan, andai tidak berkaitan dengan syarak. Contohnya adat tu dia tak langgar syarak pun. Benda tu kita boleh teruskan untuk amal. Kita boleh gunalah. Kan, contohnya tidak memakai kasut dalam rumah. Kita orang Melayu kan, mana ada pakai kasut dalam rumah kan. Semua kasut sebelum masuk rumah kita kena cabut dulu. Itu adat orang Melayu. Kan, kalau orang putih ke orang apa ke, dia tak buka kasut. Dia masuk kasut dalam rumah kan. Jadi benda ini tak melanggar syarak. Jadi kita boleh amalkan adat tu. Menutup pintu dan tingkap semasa maghrib. Ini kita biasa kan. Mak-mak kita, nenek kita biasa ajar macam tu kan. Bila maghrib semua kena masuk rumah, kena tutup tingkap, kena tutup pintu. Jadi tak salah pun kan benda ni kita nak amalkan. Jadi ia merupakan satu adat lah. Tapi bila sesuatu adat tu dia langgar syarak, jadi kita kena utamakan syarak dulu. Contohnya, tidak memakai inai bagi orang lelaki Melayu kerana ia bertentangan dengan Islam. Yang orang lelaki tak eloklah pakai inai sampai penuh tangan tu kan. Tak eloklah sebab nampak macam perempuan. Sebab inai ni ialah perhiasan untuk perempuan. Jadi diharamkan orang lelaki ni menyerupai perempuan, tak boleh. Termasuklah hiasan-hiasan perempuan, orang lelaki tak boleh pakai kan. Okey, tidak memakai baju sutera. Ni pun haram. Orang lelaki haram pakai sutera. Jadi tak boleh lah. Tidak menenjis air mawar, tak boleh. Ni pun dalam Islam tak boleh, tak dibenarkan. Jadi benda tu adat tapi kita tak boleh sebab ia melanggar syarak. Okey. So kesimpulan, Islam agama yang memudahkan umatnya, betul. So daripada kaedah-kaedah ni banyak masalah-masalah yang timbul yang kita rasa susah, tapi bila kita cari hukum dia, rupanya mudah saja kan. Okay, ruang ijtihad saya terbuka selepas kewafatan Rasulullah atas prinsip-prinsip fiqh Islam yang fleksibel, khasnya disebabkan oleh perubahan. Jadi bila berkait dengan hukum fiqh ni, dia boleh berubah ikut zaman. Maksud dia kalau bukan berubah, dia maksud dia benda isu-isu yang belum ada lagi sebelum-sebelum ni. Benda yang dah confirm, benda yang dah ditetapkan, dah qat'i dalam Al-Quran, contohnya arak kan, tak berubah dah benda tu. Yang tu memang tak berubah lah. Tapi benda yang belum ada, yang tak ada lagi dalam Al-Quran, tak ada lagi dalam hadis, jadi kita perlukan ijtihad daripada para ulama'. Jadi ulama' ni lah yang ijtihadkan hukum-hukum yang peranan ulama' lah selepas kewafatan Rasulullah, peranan ulama' untuk ijtihad keluarkan hukum dan sebagainya. Okay, so sampai sini saja bab ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.